Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa semula kita anak-anak murid kesayangan cikgu pada pelajaran pendidikan kesihatan pada hari ini. Cikgu harap anak-anak murid kesayangan cikgu semuanya sihat, sejahtera kembali. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Pada tangan anak-anak murid saya, kita sama-sama baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah penyalahgunaan dadah, rokok dan alkohol. Apa itu dadah? Dadah ialah bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk merawat atau mencegah penyakit. Dadah akan mengakibatkan ketagihan, kemerosokan kesihatan dan kerusakan akhlak apabila mengambil tidak mengikut peraturan. Ini adalah jenis-jenis dadah, iaitu ecstasy, cocaine, crystalline, buah kopi, morphine dan heroin. Selain daripada yang kita tunjukkan dalam gambar ini, ada pelbagai jenis dadah lagi, contohnya seperti sabu, methamphetamine dan sebagainya. Berikutnya, cikgu akan terangkan sebab-sebab pengambilan dadah. Antaranya ialah untuk keseronokan. Ada di antara remaja di negara kita yang mengambil dadah hanya untuk keseronokan. Dia merasa hidup untuk enjoy je. Ini adalah satu sebabnya. Sebab yang kedua, mungkin juga kerana perasaan ingin tahu bagaimana rasa jika mereka mengambil dadah. Perasaan ingin tahu ini sebenarnya akan merosakkan diri mereka sendiri. Yang ketiga iaitu pengaruh rakan sebaya. Ini banyak yang berlaku di kalangan remaja kita. Dia dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya yang mengajak mereka untuk mencuba dan akhirnya mereka terjebak dengan dadah. Yang keempat ialah untuk meningkatkan keseronokan seksual. Ada juga yang mengambil dadah untuk meningkatkan nafsu mereka. Yang kelima, itu untuk rawatan perubatan pada asalnya, tapi bila lama-kelamaan dia akan memberi kesan pada tubuh badan manusia. Yang keenam, ada juga sebab secara tidak sengaja. Tidak sengaja mungkin di sini terjebak dengan pengaruh rakan ataupun mungkin ada sebab-sebab lain yang menyebabkan mereka mengambil dadah. Apakah kesan pengambilan dadah kepada kita? Salah satu kesan pengambilan dadah ialah kerosakan paru-paru dan hati. Orang yang mengambil dadah ini akan memberi penyakit kepada paru-paru dan hatinya. Dan biasanya penyakit tersebut ialah penyakit kanser. Yang kedua ialah kerosakan sistem penghadaman. Ini adalah salah satu kesan pengambilan dadah. Yang ketiga adalah kerosakan buah pinggang. Kita semua tahu buah pinggang ini amat penting kepada manusia. Jika buah pinggang rosak, maka hidup kita akan merana. Yang keempat ialah otot-otot badan menjadi kejang. Akan menjadi kejang, keras dan akan sakit. Yang kelima, keluh kesah. Sifat keluh kesah ni seperti dian dan menderita. Oleh sebab itu, kalau kamu perhatikan, penagih dadah ni, kamu tengok semua berpeluh, kadang dia sampai dian tu dia akan ketak-ketak. Sebenarnya dia ketak-ketak sebenarnya bila menahan rasa sakit
pada seluruh anggota badan. Yang keenam iaitu emosi tidak stabil. Bila emosi tak stabil, dia dah bian, dia tak dapat bahan, ini yang ada yang membunuh mak sendiri, ayah sendiri kerana emosi yang tidak stabil. Yang keenam ialah keruntuhan akhlak. Okay? Ini ramai yang terjadi kepada remaja di negara kita, di mana mereka apabila menjadi penagih dadah akan timbul masalah sosial yang lain seperti merompak, mencuri, membunuh, semata-mata untuk dapatkan dadah. Okey, kamu tengok ini adalah gambar seorang penagih. Cikgu letak situ tajuk dia Bala Sang Penagih. Awak tengok badan dia kurus, kering, nampak kulit dengan tulang je. Dengan keadaan emosi yang tak stabil, tingkah laku dia, pemikiran dia dah tak stabil. Dan kalau dia ini situasinya, inilah akan berlakunya kemusnahan pada diri sendiri. Okey, tajuk kita yang seterusnya itu apa itu rokok? Rokok ialah hasil olahan daripada tembakau. Ada 4 atau 5 jenis rokok. Yang pertama, rokok ialah tembakau yang digulung dengan ketan. Ini biasa kamu lihat yang berwarna putih dan di hujungnya berwarna kuning. Okey, rokok. Yang kedua, cerut. Cerut ialah tembakau yang digulung di dalam bentuk yang lebih besar daripada rokok. Cerut ni biasanya dia berwarna coklat. Yang ketiga, shisha. Shisha pula ialah tembakau yang dicampur dengan aroma serta perasa buah-buahan yang dihisap menggunakan alat yang khusus. Biasa kamu tengok lagi. Nanti kita tunjuk gambar dia. Yang keempat ialah pipe. Pipe ialah tembakau yang dimasukkan ke dalam pipe. Okey, ini adalah gambar yang berkaitan dengan rokok tadi. Yang pertama, rokok, semua orang kenal biasanya rokok ni, dan ayah kamu biasanya ada yang hisap rokok. Yang seterusnya adalah rokok elektrik atau kita panggil vape. Ini rokok elektrik ni, vape ni dia ada perisa. Yang seterusnya adalah shisha. Shisha ni lah cikgu cakap tadi, dia ada campurkan dengan perisa dan juga perisa buah-buahan tadi. Bila kita hisap, dia akan keluarkan asap. Yang keempat ialah pipe. Pipe ni kita kena masukkan tembakau dalam pipe ni dan kita nyalakan dia. Ini adalah contoh-contoh jenis-jenis rokok. Berikutnya, cikgu akan terangkan kesan akibat merokok. Salah satu kesan akibat merokok ialah kanser paru-paru. Orang yang suka menghisap rokok akan senang mendapat kanser paru-paru kerana asap rokok tersebut telah masuk ke dalam paru-paru dan merosakkan ruang paru-paru tersebut. Sebab itulah perokok akan mendapat penyakit kanser paru-paru. Yang kedua ialah penyakit kanser kerongkong. Kanser kerongkong ini juga disebabkan oleh asap rokok yang sering masuk melalui kerongkong. Yang ketiga boleh menyebabkan penyakit stroke. Penyakit stroke dia berpunca daripada tabiat merokok. Yang keempat, penyakit jantung. Penyakit jantung ini kerana asap rokok tersebut telah pun masuk ke dalam kerongkong, paru-paru dan akhirnya boleh menyebabkan kerosakan pada jantung. Yang kelima ialah kanser mulut. Kanser mulut ni boleh berlaku kerana kesan daripada merokok. Dan yang keenam ialah ketagihan. Orang yang biasa merokok, dia akan menyebabkan ketagihan. Satu hari dia tak merokok, dia akan rasa gelisah. Dia akan mesti nak dapatkan juga rokok tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan ketagihan. Okey, tajuk kita yang seterusnya iaitu apa itu alkohol? Alkohol sinonim dengan arak atau minuman keras. Selalunya diminum ketika bersosial atau digunakan untuk mempertingkatkan mood. Okey, ini adalah contoh gambar arak. Cikgu letak palang kat situ kerana kita sebagai orang Islam memang diharamkan meminum arak. Jadi,
Jangan cuba-cuba kamu minum, nak rasa, nak try, nak test. Kerana dalam Islam, minum arak itu adalah haram. Seterusnya, cikgu akan terangkan pula kesan pengambilan alkohol. Pertama ialah ketagihan jika sering diminum. Jika kita sering minum alkohol ataupun arak ni, kita akan jadi ketagih. Maksudnya dalam satu hari tu kita akan nak minum. Nak minum sehingga kita jadi mabuk. Yang kedua, kesan daripada ambil alkohol ini ialah memperlahankan fungsi sistem saraf kita. Akan memberi kesan kepada organ-organ yang terdapat di dalam badan kita. Yang ketiga ialah memabukkan. Bagaimana memabukkan tu? Iaitu seseorang itu akan berjalan terhuyung-hayang, pertuturan yang tidak betul atau tidak jelas, bingung dan bercelari. Yang keempat, kesannya ialah keracunan. Contohnya, sukar untuk bernafas, paras gula yang rendah, sawan dan boleh menyebabkan kematian. Kesan dadah, rokok dan arak. Pertama ialah memberi kesan buruk kepada kesihatan kita. Akibat daripada mengambil dadah, rokok dan arak akan memberi pelbagai penyakit kepada manusia. Contohnya, kanser paru-paru, kanser tulang, kanser kerongkong, kanser mulut dan sebagainya. Yang kedua, akan merosakkan masa depan seseorang. Ini kerana orang yang mengambil dadah, rokok dan arak ini mempunyai kesan emosi yang tidak stabil. Dan ini akan merosakkan masa depan seseorang. Yang ketiga, akan berlaku keruntuhan akhlak dan masalah sosial dalam masyarakat. Dan apakah tindakan kita? Tindakan kita ialah jauhilah dadah, rokok dan arak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Cikgu harap anak-anak murid kesayangan cikgu dapat memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekiranya kamu ada apa-apa masalah berkaitan dengan pembelajaran, bolehlah berhubung dengan cikgu. Cikgu akan cuba bantu kamu dengan sebaik mungkin. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.